Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sya'lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. InsyaAllah tuan-tuan, Fatihah ini sekali kita niatkan, kita hadiahkan kepada roh bapa kita, roh ibu kita, roh datuk-datuk kita, roh guru-guru kita, roh jiran kita, roh sahabat kita, roh jemaah kita, roh keluarga kita yang telah berbagi dunia ini, sesuai yang ada dalam surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alamal insana ma lam ya'lam. Qala al-musannif rahimahullah qalbana fa'ala min qalbi. Yang saya mati Tuan Mengursi dan tuan-tuan kursi, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, tuan-tuan, abang-abang, adik-adik sekalian, alhamdulillah, syukur saya kepada Allah pada hari ini kerana dia beri ruang lagi, dia beri masa lagi, dia beri peluang lagi, dia beri kesihatan lagi untuk kita sama-sama bermuzakarah, di mana pada minggu lepas kita dah bincang tentang masalah siapa yang tak wajib sembahyang Jumaat ni. Masih ada lagi, panjang lagi ni. Contohnya macam orang sakit, orang sakit tak wajib sembahyang Jumaat. Kalau sakit gigi macam mana? Aduh, ya aduh itu. Aduh. Boleh tak dia sakit dia tu dia sembahyang tu dia aman, tenteram. Dah pergi hospital ni, pergi klinik, cabut, pergi perkara nas, tak boleh cabut, kasih ubat, tunggu lagi. Aduh. Jadi kalau sakit tu menyusahkan diri sendiri, orang sebelah pun kita nak nyenggol je, dah sakit. Tak payahlah, duduk rumah. Tunggu ubat tu, ubat sakit tu. Makan dia banyak-banyak. Sakit dah sakit yang sepatutnya lah. Kalau sakit sengal-sengal ke apa, tak payahlah. Takkan tak sembahyang. Yang kedua, orang musafir, orang perempuan, orang hamba, orang apa? Hamba mudabbar. Hambalah orang hujan yang lebat hingga basah kuyup, orang yang menguruskan jenazah, orang yang takut dirinya dan hartanya. Kalau keluar rumah tu mati katakan, tak payah. Orang yang menahan perut ni, sakit perut ni, nak terberak je ni, saya nak terberak, dah tak payah dah. Kemudian orang yang tak ada baju. Ada tak orang sampai tahap tak ada baju? Buat terbako, ada orang hantar baju. Banyak ada hantar baju. Dah tak ada je. Orang yang sangat ngantuk hingga dia tak sadar. Macam mana nak sembahyang? Alih-alih tengok orang dah balik je. Dah. Orang yang terlalu lapar, terlalu haus. Tahap macam mana terlalu lapar hingga dia tak aman hingga dia marah katakan, hingga dia terjang pintu berundung katakan nak masuk masjid, dah tak payah, balik. Orang yang apa ni, menghantar kawannya kerana musafir. Tuan-tuan hantar kawan ke nak beranak siapa-siapa nak musafir kat KLIA tu, dia tak sembahyang Jumaat. Kat mana nak cek masjid? Kat mana? Jauh. Nanti sesat ke apa, jauh susah apa, tak payah sembahyang jamak. Kemudian orang yang makan ini, makan bau busuk ni, petai, jengkol, jering, kerdas, entah apa lagi busuk-busuk ni dia makan. Tak payahlah pergi sembahyang, nanti orang sebelah pun risau je. Orang tua, Syekhul Haram, orang yang tua, sangat tua dah. Ketor nak sembahyang macam mana, jatuh orang akan susah kan, dah duduk rumah. Kemudian masa gempa,
dan salji yang terlalu sangat salji yang sejuk tu. Orang haji di Arafah, dia tak sama jemaat ni, orang haji hari Jumaat dia pasal raya akbar Kemudian orang yang kat Mina sama juga. Orang yang berjalan tu ada binatang buas. Orang yang apa lagi? Yang gelap siang hari. Macam kabus nanti 40 hari tu, macam mana kita nak sembahyang Jumaat? Gelap 5 jam. Yang dikatakan nanti 40 hari ada kabus gelap ni. Duha nantilah. Orang yang terlalu gemuk sangat, nak bangun pun susah kan. Hoyang-hoyang, kalau dia terempak kita sebelah, kita pun Allahu Akbar. Jadi orang macam ini tak payah tak payah dia sembahyang Jumaat ni. Orang yang kena tahan, orang dekat jail tu, kat lokap tu, macam mana nak sembahyang Jumaat? Siapa nak jaga dia? Nanti lari semua. Dah susah. Dah tak payah. Ada peluang lari kan? Lari dah susah, masalah. Kemudian malam ni tuan-tuan, kaedah malam ni kul khutbatin u'tubira fi salatu takunul khutbah ba'daha ila fi mas'alatain. Setiap khutbah yang anggap dipadanya ada dalam sembahyang ni. Ada khutbah berkenaan dengan sembahyang, ada khutbah tak ada kait dengan sembahyang. Apa dia? Dua ni. Khutbah Jumaat, dia ada kaitan dengan masalah Jumaat, sembahyang. Maka hendaklah dibaca sebelumnya. Satu lagi, khutbah ayat Arafah dibaca kaitan dengan haji. Dibaca sebelum sembahyang tu. Dua ni. Yang lain selepas sembahyang. Apa kaitannya tuan-tuan ni? Kenapa yang lain sembahyang sunat raya, sembahyang apa tu, gerhana bulan, gerhana matahari, sembahyang minta hujan. Ni sekarang tak payahlah, ni dah hujan hari-hari, dia tak payah minta hujan. Memang Allah Ta'ala turunkan hujan masa panas nanti. Kita boleh minta hujan. Sembahyang apa khutbahnya? Selepas sembahyang. Yang saya cerita dulu, tempat saya dulu pernah imam tempat saya tu dia baca doa aja dalam khutbah tu. Hujan turun sampai asar. Saya ingat, saya tak balik. Saya ingat. Saking apa? Makbul imam ni. Mustajabnya imam ni doa dia. Masa khutbah tu hujan. Hujan sampai asar. Saya tak balik. Saya sembahyang Jumaat asar. Ingat lagi. Masa tu budak-budak lagi, kecil-kecil lagi. Kemudian yang kedua, wa jumlatul khutab 14 khutbatan. Jumlah khutbah ni tuan-tuan ada 14. Banyaknya. Khutbah apa ya? Banyak no. Dulu masa saya belajar dulu, khutbah ni macam-macam jenis. Dalam kuliah Usuluddin bahagian dakwah ni tuan-tuan, saya bahagian dakwah, dia ada kena, setiap orang ni kena praktikal. Awak nanti praktikal di masjid-masjid sana, Jumaat baca khutbah. Aduh, sudah. Itu praktikalnya. Enggak tak? Budak Melayu semua tak enggak. Tapi tak dipaksa dia tak paksa. Tapi itu memang ada itulah, memang ada markah. Kalau kita berani, sana lain sana tak payah minta izin minta agama, tak payah. Sana memang ada siapa yang pandai jalan. Contoh macam Imam Taman Damai tu, kawan saya tu, dia kena khutbah di sana. Dia pun bini dia orang Arab, jadi senanglah. Apa dia tuan-tuan? Pertama khutbah 2 hari raya. Memang dia selepas sembahyang Boleh tak kita tak dengar? Ni kadang-kadang saya perhatikan, maaf cakap lah, dia dah habis sembahyang dia keluar. Dia pergi entah mana-mana lah, maaf lah, bukan sini lah, mungkin kat sana tu, nun di sana tu. Dia tak nak dengar khutbah, dia pus isap rukuk. Macam dia gian agaknya, dia nak isap rukuk waktu siang. Jadi dia pergi bawah pokok, pus. Gasak lah imam sana khutbah. Dia tak nak dengar janganlah kita dengar khutbah dulu
Tidur tadi kalau terbenam, memang mana tertidur tu lain lah, memang ngantuk kan. Siapa-siapa pun, saya sendiri pun kadang-kadang alih-alih dah imam dah nak habis ni. Entah apa yang tadi, rupanya cerita kubur. Kubur, ingatlah. Pasal tadi mau untuk yang pertama apa tanya kubur, jadi kubur lah. Lepas tu kita angguk, dia nak habis. Daripada sana berbual kan, tapi sini tidur dia tak ganggu orang kan. Minta maaf tuan-tuan yang perokok. Saya bukan tak suka perokok, tapi ialah ya kat rumah lah nanti saya rokok. Jangan dekat masjid. Yang kedua, khutbah ni gerhana bulan dan gerhana matahari. Selepas apa tuan-tuan? Selepas sembahyang. Kemudian yang itu dah 2. Kemudian khutbah Jumaat. 3. Kemudian khutbatul istisqa, khutbah kerana sembahyang minta hujan. Kemudian yang 4 ni ada 4, iaitu wa arba'u fil haji. 4 khutbah ni ada dalam ibadah haji. Tapi yang kita perhatikan cuma 1 je dia buat. Yang lain tu tak buat, tak ada. Tak tahu pula kalau saya tersilap Apa dia tuan-tuan? Khutbatu yaumis sabi'. Khutbah pada hari yang ke-7. Ada tak? Tak ada Kalau ada Saudi buat, okey lah. Itu tak ada. Khutbatu yaumis tasi', yang ke-9, hari 9. Macam tak ada. Khutbatu yaumin nahar bi Mina. Hari raya tu. Hari nahar, hari raya lah. Hari korban. Ada tu. Tapi sana ada sembahyang raya tak? Tak ada kan, tak ada. Orang sibuk nak melontar, mana sembahyang raya? Daripada malam ni 10 malam tu dia dah melontar. Baling. Kemudian dia dah mula nak gerak ke ni. Ke tempat baling kat Minah ni lah. Jamrah Aqabah. Baling, cukup, selesai. Kalau ada masa tu, boleh kita balik ke Mekah nak sembahyang raya. Dulu saya pernah buat. Baling, cukup, jalan kaki. Arafah Mekah jalan kaki. Sampai kat Masjidil Haram dah siang dah. Imam pun dah baca khutbah. Kita penat, masuk hotel, tidur. Nak buat apa lagi? Tapi sembahyang kat hotel lah, sembahyang raya seorang-seorang tak ada gitu. Habis dekat Masjidil Haram dah baca khutbah. Macam mana? Tadi kita gerak tu lepas subuh, saya ingat ni lepas subuh, jalan kaki. Jauh. Tapi tak dapat raya, kita sembahyang di hotel ya. Kemudian khutbatu yamin nafaril awal. Ada tak sembahyang hari yang nafar awal, hari ke-12? Dia nak balik ke Mekah, dia khutbah. Tak ada tak ada. Kemudian ni dia, yang ni dalam bab munakahat. Apa dia? Wa arba'un fin nikah. Boleh munakahat boleh. Live boleh tak? Cik Baharudin boleh? Boleh? Bunda Hari boleh? Boleh ni. Apa dia? Khutbatu indal khitbah namanya. Khutbah bagi bawah. Khutbah masa meminang. Biasanya siapa tuan-tuan? Wakil kan? Wakil bla sepakai seapa entah apa lagi tu istilahnya. Setahun ke 2 tahun ke, itu pulang pada dia bicara dia lah. Dia nak katakan setahun. Itu ada khutbahnya. Kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube tu, dia orang Riau kan, dia dengan apa? Pantun. Pantun. Kita tanya Cik Zack lah, dia pandai pantun. Jadi dia pandai pantun, dia boleh pantun apa? Nak meminang orang Kita boleh ambil itu yang itu tu. Pak Ali tu dia pandai berpantun. Dia nak buat sarang burung mencari sarang entah apa yang saya ingat tu lah. Cari balik lah. Dia nak cari sarang. Tuan-tuan boleh tengok balik. Kemudian khutbah yakhtubuhu al-wali. Inda ijabati. Khutbah iaitu khutbah yang masa ijabah ni, masa menerima pinangan tu pun ada khutbahnya. Tuan rumah kena
Saya terima gini. Itu dalam apa adat Minang Itu biasanya dibawa oleh orang yang pandai cakap. Kita pilih orang pandai cakap. Kalau orang yang diam, kita pilih orang ni payah. Macam mana dia diam, dia tengok sana, tengok sini, angguk-angguk aje. Payahlah. Ni nak apa ni? Nak setahun ke, nak cepat ke, nak macam mana? Dia angguk-angguk Yelah. Aduh, payah. Maknanya kita pilih orang yang pandai cakap, yang pandai boleh berbahasa. Kemudian khutbah inda aqdi. Biasalah khutbah apa masa akad ni. Ada khutbah dia kan? Yahtubu al-wali. Wali yang berkhutbah. Wali ke imam? Tanya tuan imam. Wali ke imam yang khutbah tu? Imam kerajaan lah. Imam yang dilantik lah Tapi boleh tak wali dia baca tu khutbah tu? Boleh kan? Boleh. Jadi yang juru nikah ni tengok je lah. Jadi kata saya, nanti saya nak nikah anak saya nak baca. Tapi bila? Entah bila, wallahualam. Tak tahu. Boleh potong harga Boleh potong harga Jadi nanti marahlah juru nikah. Potong harga, ada diskaun pula tu. Janganlah. Dia harga tetap. Juru nikah harga tetap. Mau nikah lagi? Oh janganlah, satu je. Yang kedua, khutbah minal ijab wal qabul. Ni antara ijab dan kabul tu, bila imam menjut dia, ada khutbah lagi. Allah. Ini kalau ada lah, tapi sini ada 3 pendapat yang tuan-tuan. Yang pertamanya semasa indah Rafi' ini, Imam Rafi' mengatakan itu sunat. Tapi takkan dah diinjuk tu nak khutbah lagi. Pening lah orang tu, dia dah hafal kan. Sah ni. Tunai. Dan nikah nak khutbah lagi buat apa? Yang kedua, Imam Nawawi mengatakan itu tidak sunat. Mana jangan buatlah, tak sunat. Yang ketiga, itu jadi membatalkan akad. Kenapa? Dah terdiam je. Dah diinjuk tu, diam. Dia dengar telinganya, khutbah lagi. Buat apa? Jadi, pendapat yang ketiga tu lebih diamalkan sekarang ni. Kenapa? Dia boleh membatalkan akad nikah. Kemudian, fa'in qala qail, dikatakan orang tadi, mal farqu bainal khutbati jum'ah wa baina ghairiha. Apa beza antara khutbah Jumaat dengan yang lainnya? Fi taqdimil khutbah, pada dalam perkara mendahulukan khutbah kan. Jadi orang Jumaat kan khutbahnya dulu. Ala solat pada sembahyang tu. Jawapannya al farqu bainuna innal jumu'ata min syarti jamaah. Jumaat, khutbah Jumaat tu itu syarat. Khutbah Jumaat tu syarat sah berjemaah hari Jumaat. Katakanlah tak ada Jumaat, tak sempat, imam tak ada, ataupun memang khutbah tak ada, khutbahnya entah ke mana, lari, tak ada, hilang, alih-alih kita nak sembahyang Jumaat ni, boleh tak? Tak boleh. Lepas tu Tuan Bilal dah beritahu kan? Kan? Apa dia? Jangan cakap-cakap. Diam-diam. Nanti ni yang di sebelah dia ni. Boleh tak kita cakap-cakap masa imam tengah khutbah? Ada tempat ada tempat. Wa iza fatas lam taqdi. Kalau luputnya Jumaat tu, khutbah tu, maka tak sah. Tak boleh lah. Mesti ada khutbahnya walaupun pendek. Fakanat al khutbatu qabla solat. Ini maka khutbah itu mestilah sebelum sembahyang. Itu. Sebab apa? Syaratnya apa? Sah sembahyang dengan khutbah. Litakammal al-istima'al nasihi inal khutbah wa yudraku solata ba'daha. Supaya orang tadi bila khutbah tu orang kumpul, datang dan dapatlah dia sembahyang selepas khutbah tu. Tapi kalau yang sembahyang hari raya, Allah, aku ini kerja, tak boleh. Ada tak orang yang kerja? Ada. Doktor doktor kena, orang apa, polis, tentera yang jaga apa lagi tu, banyak ramai yang memang di hari raya dia kerja. Kita yang cuti seronok. Habis orang tu yang kerja macam mana? Dia tak dapat sembahyang raya. Bila nak sembahyang?
Nanti pukul 10 aku sembahyang ni. Tu masa aku rehat, nanti makan tu aku sembahyang lah dekat surau tempat aku kerja tu. Mana khutbahnya? Sendiri pun tak sempat. Kalau setakat 20 minit katakan apa tu kita punya rehat, macam mana? Tak payah Maka kata dia walaisa ba kadzalika ghairaha minas salawat. Itu bukanlah macam sembahyang-sembahyang lain Jadi li'annaha nafilatun, itu sembahyang sunat tasihul jama'at fu'al furada. Boleh sembahyang berjemaah macam kita buat hari tu raya kat rumah kan? Berapa orang dekat masjid dekat surau kita? Belah-belah tu 12 orang. Ada gambarnya saya tengok. Kita semua jadi imam kan? Kecoh tak tahu Malaysia. Macam mana. Saya balik hari tu sini, ingat lagi. Sebelum saya balik, saya tebang bulu. Bulu tu buat tongkat. Tapi saya tak viralkan lah. Ada orang dengan senapang lah, dengan tongkat macam seminggu menteri apa. Menteri kata jangan buat lawak dengan tongkat-tongkat ni dengan senapang macam mana. Ada bapak dia ada senapang tadi, pakai senapang Dan sembahyang purada, mana seorang-seorang boleh Kalau seorang kita tak payahlah ada khutbahnya. Jadi kita sembahyang raya pukul 10 tu li'anna man fatahum syai'un minha salaha furada. Kalau dia luput berjemaah tu, boleh dia sembahyang furada, seorang macam kita hari tu sembahyang kita berjemaah kat rumah. Kemudian yang ketiga, al-insatu li sima'il khutbati sunnatun. Diam kerana mendengar khutbah hukum sunat. Diam tu kan, kita dengar khutbah tu hukum apa? Sunat. Habis kalau orang ni diam tapi dia tengok handset. Diam tapi tangannya berzikir pakai itu ni. Zikir itu ni. Diam tapi dia apa lagi bukan dia dengar tapi tangannya gini. Ada kan cuma ada orang gini. Tak disuruh. Yang disuruh orang nanti malam Jumaat malam Sabtu itu je. Jumaat malam Sabtu berzikir. Asar ke apa malam insya-Allah. Ni tengah sobat jangan berzikir. Jangan baca Quran. Kenapa dia malam-malam aku dengarlah tadi JDT dah ada. JDT untuk perubahan tadi pukul 10 dah disiarkan. Dah tahu dah cerita apa? Hari ni cerita kubur. Dah tahu dah. Tak payah dengarlah. Tak boleh tuan-tuan, salah daripada saya lah. Pada saya tak kena khutbah tu apa? Benda yang kena dengar, wajib dia dengar. Alah dah tahu, tak boleh. Dah tahu awak baca tapi dengar belum. Nabi suruh apa? Mendengar khutbah. Mendengar tu jadi wajib. Zikir tak wajib. Baca Quran tak wajib. Jadi dengar. Ni likulli sami'in, kepada orang yang mendengar. Sunat mendengar. Fa'in kalau tidur tak dengar. Nak tidur macam nak dengar dah tidur. Sebab tu kita sunat apa tadi? Pukul 12 tidur kailulah tu. Nanti kejutkan abang abang nak tidur ni sekejap je. Jangan bising, buat TV apa buat TV. Dan diam. Abang nak tidur. Tidur kan fikirannya tenang kita pun okey. Kan sunnah tu kan. Sunnah kita tidur sekejap. Kailulah tu. Ini kat rumah tak nak tidur, dekat masjid dia tidur. Macam mana dah terbalik dah. Kan saya nampak daripada mimbar tengok. Dulu saya kat Taman Damai, tongkon saya dung gitu. Orang terkejut. Garang imam ni Tongkat tu saya hentak-hentak gitu supaya apa? Orang celik itu. Nanti orang marah pula, pengusi marah tak? Ni apa hal imam gendung dekat tu sebab ni orang terperanjat dah ni macam orang ni dah tak payah lah. Fa in takallama, kalau dia cakap-cakap lara. Apa lara? Sia-sia je. Nampak tu?
Jadi kita tuan-tuan pergi sembahyang ni jangan cakap-cakap diam-diam Ketika mana kita boleh cakap? Ni ada dua. Kita boleh cakap. Pertama apa? Inzarul a'ma wa ghari, memberitahu orang yang buta. Orang buta nak masuk masjid ataupun orang buta nak masuk kolam ke apa kan. Sekarang kolam tak ada. Dulu kolam ada tepi masjid kan, dulu zaman dulu. Tahun 70-an ada lagi kolam. Yang ada tangga tu kan. Tempat saya dulu ada, ingat lagi. Kolam, bukan kolah. Kolah pun ada, kolam pun ada. Sini tak ada. Macam Masjid Muar Masjid Muar tu. Tu kolam, kolah atas darat. Yang ni kolam di bumi, di tanah. Dua-dua pakai. Jadi kalau nampak orang buta nak jatuh ke dalam kolam tu, kita boleh bang. Boleh. Kenapa? Nak menyelamatkan nyawa orang. Mana tahu kalau jatuh tu lemas ke apa, dah masalah. Yang kedua, ta'limu khairin, mengajar benda yang baik-baik. Au nahyu anil munkarin, mencegah benda yang mungkar. Katakanlah orang tengah khutbah ni ada budak-budak main teruk, katakan. Hey, boleh tak? Boleh. Peranjat dia mestinya petugas-petugas khas tu petugas khas kena round. Ada tak budak-budak main teruk, katakan. Orang khutbah sibuk dia main teruk pula. Itu kita mencegah benda yang mungkar. Tapi rasa di tempat kita ni tak ada kan, budak-budak baik, bagus, jadi tak ada apa-apa. Main pun tu masalah. Betul, budak-budak masuk dalam barisan, masuk dalam jemaah pun. Jadi kemudian wa minha iza dahalal masjida wa lam yajid maudian li julusi. Kalau masuk masjid tak ada tempat, penuh dah. Nak duduk tak ada tempat, penuh. Falahu an ya'murahum an yatafassau. Dia boleh perintahkan apa? Boleh apa? Minta apa? Minta laluan. Contohnya lah katakan ni bodyguard ni, manalah ada orang besar nak datang kan, orang tahu orang apa-apa, orang tinggi-tinggi nak datang. Dia ada bodyguard katakan. Tepi. Boleh tak tu? Tepi sikit bang, tepi sikit. Dah lambat. Dia nak masuk masjid, jadi tepi sikit. Ni kerja bodyguard. Ini apa? Tak apa, bukan siapa orang tu nak duduk. Ataupun kita nak duduk kata dah penuh sangat. Tepi sikit. Boleh. Dekat Mekah boleh, kenapa kat sini tak boleh? Kat Mekah memang pantang lapang sikit. Dia masuk. Ahli-ahli Pak Arab tu datang suruh halo. Itu dalam Kaabah tu, dalam Kaabah. Kemudian wa an yaqra'al kahf, dia boleh baca surah Kahfi. Macam masjid bandar, dia baca Kahfi lepas subuh. Sampai siang sarap nasi lemak balik. Yang dulu. Sekarang saya tak tahu. Kita budaya Quran. Makan nasi lemak balik. Sekarang dah tak ada Sekarang dekat kedai katanya. Yalah. Walailatuha, dan baca Kahfi itu pada hari Jumaat dan malamnya. Malam bila? Malam kami malam Jumaat tu lah. Malam. Lepas kita Yasinan tu baca Kahfi. Ataupun besoknya pagi. Kalau masjid Lima Terjun tu siang dia pagi ke petang? Pagi. Dia lepas dalam pukul 9 tu dia baca ramai. Petang ke pagi saya tak ingat. Dia baca Kahfi. Orang perempuan ada lepas Jumaat tu tak silap. Wa yaksuru minas solati, dan banyakkan baca selawat. Dah dengar dah itu kan ceramah, baca selawat banyak, tak kisahlah selawat apa itu masalah pada hari dah habis. Ada nak itu nak diulas apa yang ya. Ialah dah tahu kan, kalau orang tu dah nak sembahyang Jumaat dia gigit petai, ngunyah petai, nak buat apa kan. Itu contoh contoh. Ada tak orang yang memang mulutnya memang busuknya panjang? Ada tau tuan-tuan. Terpaksa dia koma namanya Listerine tu.
Kalau di sini koma-koma tu kurang sikit. Kadang-kadang kita kawan-kawan kita kan, pagi macam gini, tengah hari macam gini, petang macam gini, nak duduk dekat-dekat pun kita pun tak tahan kan, ada yang macam gini. Kenapa tu memang sifat dia gitu kan, dia busuk tu. Kalau katakan dengan sebab busuk tu dia orang tak selesa, kena usahakanlah macam mana dia tak busuk tu. Kalau tadi pukul 12 memang sengaja kita makan petai, gigit petai, ngunyah petai, memang kita handal dengan petai, RM5 satu ikat RM5, habiskan semua sekali, boleh tahan. Aduh, nak pergi masjid kau ngapa ni, kau makan petai ni. Tak, saya tak peduli. Saya memang benda saya ni, saya punya ulam-ulam biasa. Saya duduk hutan biasa kata ni. Bila saya balik ke Taman Megah ni, ke bandar, saya memang dah biasa. Aduh, biasa-biasa tu jangan macam itu kan. Takkan kau kerja balak kat hutan, memang kau makan petai. Balik sini jangan makan petai, bau busuk. Pada-padalah. Jadi kalau katakan tapi ada macam itu, tak payah pada macam mana. Kenapa? Mengganggu orang lain kan? Mengganggu. Janganlah makan petai. Makan petai nantilah lepas Jumaat, buat sambal, digoreng-goreng dengan ikan bilis. Makan dengan nasi lemak ke. Aduh, memang sedap ni. Itu yang saya nak ulas ni tuan-tuan malam ni, masalah apa tu? Yang hari tu satu muluk ni. Satu muluk. Ini tuan-tuan, saya minta maaf lah kalau apa ni, benda ni macam jemaah apa ni terkejar-kejar Gini tuan-tuan, dalam membaca Quran ni, di sana ada maratibul qiraah. Tingkatan nada kita baca Quran ni ada 4. Namanya tartil, tahqiq, hadar, tadwir. Kalau yang tartil tu macam kita membaca Quran pada hari Jumaat, itu namanya tartil, satu-satu dan menjaga hukum tajwid. Yang tahqiq ni kalau macam Selasa malam Rabu, itu bacaannya namanya tahqiq. Dia ada slow sikit dan menjaga tajwid. Kalau yang saya bawa ni namanya hadar. Apa hadar? Laju sikit, tapi tajwidnya jaga. Yang keempat yang jarang orang buat, tadwir, laju. Kalau dulu saya ingat, saya Halil Lusari pun dia tak sampai tadwir, tak ada. Dia tahqiq dan tartil. Tuan-tuan kalau buka kaset dia tartil dan tahqiq. Ya, hadar macam tak ada. Pasal ada orang tua kan baca slowly je. Alhamdulillah saya dah sampai rumah dia dah. Tapi dia tak ada lah, dia dah meninggal. Anaknya ada. Dapatlah buku-buku dia tu, saya dapat buku-buku dia memang diberi saja, diberi. Itu namanya hadar yang saya baca tu hadar. Kalau tuan-tuan kalau katakan apa macam ketinggalan saya boleh tukar irama dia pada tahqiq. Boleh tak malam ni baca tahqiq? Boleh tak masalah, tak masalah. Itu irama nada membaca. Jadi macam qari tu tu namanya tartil. Tartil dengan taranum. Tartil, tak masalah. Jadi kita ikut rentak masing-masing. Saya suka pasal apa? Saya kena hadar tu pasal maklumlah masing-masing pun nak balik kan, nak ambil apa bungkusan ke apa kan. Jadi kita baca dengan hadar. Hadar ni macam dia laju sikit, laju. Tapi tajwidnya kena jaga. Kalau katakan yang tartil, katakan 6 harakat. Kalau yang hadar mungkin dia ambil 4. Nada dia tu macam pendek sikit, laju sikit. Jadi taklah dia sampai apa dia punya tak ada tajwid langsung memang salah kan, memang haram, dosa lah tu. Tapi kalau katakan dia nak baca dengan tahqiq, pulanglah pada yang nak membaca itu tak ada pada tak masalah. Itu cuma teknikal dalam masalah membaca. Kalau kita katakan nak baca dengan tartil, lambat sangat kan? Lama no. Orang belakang tu dah buka-buka dia punya bungkusan tu. Jadi kita pun tak inilah, tak tenang katakan dia ni. Tak tenteram. Jadi kita terpulanglah tahqiq ke hadar boleh jangan tadwir ni baca dengan laju, irama laju. Jadi kalau baca dengan itu tak ada masalah. Yang kedua masalah pertanyaan itu Tuan Haji Bakar, masalah yang keluar tu kan. Jadi
Bila saya balik, saya bincanglah dengan puan guru besar. Puan nasihat saya kat rumah ada kan. Saya tanyalah, macam mana ni? Saya pun tak terfikir masa tu kan. Ini hal orang perempuan, kita pun malah nak ambil tahu kan. Sebenarnya dalam kitab dah ada Jadi keluar daripada dua jalan. Keluarnya apa? Katakan angin. Angin pun dia benda yang ada yang boleh yang keluar juga. Bukan keluar tu duit ke, tai ke apa benda, batu ke apa. Ataupun apa-apalah. Pernah dulu saya kecil-kecil kan suka kolong duit 5 sen, kolong tertelan. Aduh. Berak dulu kan budak-budak berak tepi rumah kan, berak. Budak-budak. Kurang kita kais-kais kan. Ya, dia lagi 5 sen tu. Apa hukumnya tu? Hukumnya apa tu? Najis. Cuma kita basuh lah. Najis yang keras kita basuh balik. Kita beli aiskrim 5 sen tadi, aiskrim. Zaman tu tahun 70-an ni. Tahun ujung-ujung 60-an. Tahun 68 69 tu. Jadi kita 5 sen tu beli aiskrim balik. Ada orang tanya balik, apa hukum kita makan durian yang diberak oleh gajah tu? Gajah kan pandai kan, durian tu dibalut-balut telan. Kalau semalam dekat Wera tu buaya kan. Orang beli makan ayam buaya. Kalau dia tak libahnya. Apa hukum ni? Benda yang keluar daripada gajah tu apa? Najis, tai. Tai dia lah. Tak, kata dia, nanti kita berbelah, tak ada apa-apa pun. Dah berubah Itu nama keluar daripada dua jalan binatang ni. Kenapa pelahapno dengan durian tai buat apa? Apa dia yang jalan Johor tak ada ke? Dalam Johor sana banyak durian, belilah kat sana kan. Ini gajah, tai gajah dah dimakan tadi, gajah ni nak dendak juga benda. Apalah orang ni bagus kata dia, ini power nanti, kita power. Kan keluar daripada jalan binatang kan. Tai binatang. Kenapa nak diproses tu tadi, dibasuh-basuh, dimakan balik? Saya tak tahulah tuan-tuan apa macam fatwa mengatakan tai apa makan tu halal atau tidak. Halal Tapi dia tak proses kan. Dia jadi macam durian juga, cuma dia keluar juga lah. Mungkin kepanasan mungkin. Yelah, adakah awak nak makan ketika itu? Tak makan dia tak bayar. Sebab kita kembali pada dalam kaedah fiqh apa? Al-adat muhakamah. Adat jadi penentu. Kalau adat kita katakan orang kita ni tunggu apa, orang hutan, orang asli memang tunggu tai apa, tai gajah ni memang dia makan durian, belah. Adat dia memang dia makan. Makanlah. Tapi adat kita orang bandar, katakan orang bandar, orang kita ni memang tak makan, tak makan. Dia makan. Buat apa nak makan? Macam tak ada lain, durian lain tak ada ke? Jadi pada saya itu tai gajah dia namanya tai juga, walaupun dia tak ada apa-apa, itu namanya keluar daripada dua jalan Janganlah tak usahlah makan tai gajah. Kalau tai itik boleh tak tai itik? Itu nama tai itik orang Kelantan saya dah makan dah. Makan dah. Tai itik saya makan, sedap. Tai minyak makan. Dulu arwah atuk saya memang kalau rajin dia santan tu dia masak tu nak buat minyak. Ambil tai minyak. Itu tai minyak sedap lah, tai minyak. Cuma sekarang tak ada orang buat Mana ada lagi orang buat? Tak ada minyak rambut dah beli je. Orang dulu minyak rambut dia santan tu dia masak tu sedap. Itu tai minyak tai itik, tak apa lagi tai tak tahu lagi tai itik memang sedap. Tapi dengar tai itik macam geli Tapi itu dah nama dia kan. Nama adat orang situ memang dia makan tai itik katakan. Rupanya bukan tai itik yang agak reban tu nak buat apa.
Ada lagi masa. Ada 6 minit lagi. Kita bincanglah tanya apa-apalah. Dah habis tajuk ni, tajuk Jumaat dah habis. InsyaAllah akan datang kita baca masalah pakaian pakaian ini, memakai sutera bagi lelaki. Kan, apa hukum yang kita makan sutera? Ni biasanya orang pergi Vietnam, pergi China kan, beli sutera sana katanya murah. Buat balik, buat baju orang lelaki. Kalau orang perempuan yang pakai memang selayaknya dia. Habis orang lelaki, sana murah, Vietnam murah, kat Beijing sana murah sutera. Ni dah baju ni pakai sutera ni, tak pasal-pasal haram ni tuan-tuan. Kenapa? Benda sutera emas perak ni memang benda yang syarak dah jelas dah dilarang. Yang kita nak pakai kenapa? Kenapa nak pakai benda yang dilarang? Macam seronok macam suka, macam lain daripada yang lain. Tu tak boleh tuan-tuan tak boleh. Tapi sini dikatakan apa? Haram tadi memakai sutera bagi lelaki kecuali iaitu kalau makai tu kerana menolak pada panas. Saya ingat dulu saya kecil-kecil, kalau demam tu memang atuk saya memang selubungkan dengan kain sutera, selubungkan itu. Kenapa ni? Nanti sejuk ni, kainnya sejuk, nanti kau panas-panas ni pakainya sejuk. Memang betul. Itu tak haram walaupun sutera. Kerana apa? Menolak tadi panas yang boleh merosakkan. Demam lah maksudnya, demam. Kalau kita demam panas, selubungkan, geborkan dengan kain sutera yang licin tu yang kilat tu. Sedap. Panas-panas pun sedap. Tak apa hukumnya, harus Izakan al-jarab. Jarab mana apa? Kalau katakan ada penyakit jarab macam kurap tu, luka-luka atau apa ni tu. Kayap, kurap apa tu. Kalau kita pakai tu, dia boleh mengurangkan, katakan boleh menyembuhkan, boleh katakan mengurangkanlah dia punya gatal itu kan. Itu hukumnya harus boleh, tak ada masalah. Kemudian ni istimalu fil istinja. Digunakan dalam istinja boleh tak kain sutera? Kita kata apa dengan sutera mama kau buat cebok tai kau berak apa? Tapi kata ulama ni boleh. Kalau apa ni kain kertas tisu ni tak apalah. Sebab dulu kan kita kalau ada orang kaum tu kan, kalau bawa balik apa tu tisu yang bulat-bulat tu kan, kopet lah. Kopet lah kata dia. Apa kopet? Dia gunakan tak mandi tu, kopet tu, tak cebok tu. Padahal kita ni silap silap sebenarnya. Kenapa kat hotel dia sediakan tisu? Cikgu saya pergi rumah kawan dia, saya ingat lagi dia cerita, kenapa kat bilik orang ni kok ada batu-batu ni, buat apa ni? Ada tak kita tahu batu-batu tuan-tuan? Batu gravel tu. Kau buat apa batu-batu dalam bilik air ni? Kau cikgu apa? Takkan kau tak tahu. Buat istinja. Ada kala air tak ada kan, kita kencing macam mana? Pakai apa? Istinja dengan batu. Sebab dalam kitab pun sebut dengan batu. Tak ada dalam kitab gunakan tisu. Tak ada. Kitab lama mana ada. Dia ada tisu ataupun kain perca. Cuba tengok dalam Mu'tamar Badrain. Kain perca ataupun batu ataupun kayu ataupun daun-daun yang keras. Tapi sekarang ini lebih baik. Kenapa? Bersih, lembut. Kalau digosok-gosok pun tak sakit. Buang aja dah dan diam. Tak melecet. Ada orang tanya, kalau kita kencing dekat arena tu air tak ada, kita guna tisu, kita kesat, buang dah dan diam. Nanti bangla dia basuh. Kita lepas tu ambil semayang, boleh tak? Boleh. Kenapa tuan-tuan? Kita gunakan masalah istinja dengan benda yang kesat. Ni kesat ni kan, ni kesat ni, bukan licin. Kalau licin,
Masalah. Yang kesat ni dia serap air. Jadi kalau kita dan diam kan, satu helai tu dah habis. Jadi boleh dibuang kat tu, keluar ambil sembahyang, boleh tak? Sebab tu kenapa tadi cikgu saya kata orang kawan dia tu dekat rumah dia ada batu, rupanya dia nak ambil cara amalan istinja tu. Mana dia dengan istinja kemudian dengan air. Itu situ tu punya. Kita tak fikir, kita dengan air kan senang, sap. Dah. Rupanya tajuk istinja tu ada gunanya. Masa apa? Kalau tak ada air, gunakan batu. Itu zaman dulu yang pengarang ni gunakan. Zaman sekarang batu tak ada, gunakan tisu. Dekat R&R, kat mana-mana, kat airport kan tisu ada batu. Mana ada batu? Tak ada batu. Kalau sekarang gunakan batu, tak sesuai. Kita bukan nak katakan ilmu fiqh tu batu semasa zaman, tapi gunakan benda yang kesat, yang tak sakit. Gitu-gitu ya. Gitu. Jangan tengok ni. Dik, jangan tengok ni. Gitu. Jadi rupanya ayah dia ngesat-ngesat gunakan tisu. Boleh, tak salah. Boleh. Kita gunakan tisu dengan apa? Kita dengan yakin bahawa benda yang kita gesat tu dah bersih, dah tak ada. Tapi kok meleleh kan? Lepas daripada itu tak boleh lah yang leleh tu kan. Itu kena basuh betul. Yang lain-lain tak boleh. Itu kena basuh betul-betul. Nampaknya tuan-tuan Isyak pun dah sampai. Jadi insya-Allah lah kita tutuplah dengan kita baca tasbih kifarah dan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.